Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari kita nak cakap sikit tentang isu yang sangat hangat sekarang kan. Sebab saya ni terima banyak sangat mesej lah sebenarnya. Mesej tanya pasal COVID-19 ni, kita nak jawab pun banyak sangat soalan lah kan. Macam-macam lah orang tanya saya. Ada yang tanya macam boleh tak datang klinik nak check dan sebagainya lah kan. Ada yang tu bila saya tanya dia, kenapa dia datang check? Sebab dia kata dia takut. Dia tak ada demam, tak ada batuk, tak ada semua, tak pernah jumpa pun orang yang kena COVID-19, tak pernah pergi ke tempat-tempat yang ada kes pun, saja nak check kan. Jadi ini semua sebenarnya bagi saya adalah panik yang tidak ada unnecessary lah, benda yang tak perlu buat, tak ada panik sebenarnya kan. Ada juga yang risau anak demam dah mula nak pergi check. Kita kena ingat sebenarnya isu COVID-19 ni sebenarnya sangat membebankan kepada Kementerian Kesihatan. Banyak kaki tangan Kementerian Kesihatan sekarang kerja overtime, kerja sampai 16 jam, 18 jam sehari kan, untuk melayankan, nak menyiasat kes-kes yang perlu. Jadi kita ni kalau tak ada apa-apa keperluan sebenarnya, tak perlulah pergi bebankan ke hospital, check dan sebagainya kan. Sedangkan you tak ada apa-apa pun. Sebab tu kita apa-apa sebelum apa-apa pun kita buat, bila kita ada masalah, benda yang pertama kita sepatutnya buat adalah bertenang. Bertenang, jangan panik kan. Jangan panik, tak ada pasal sebenarnya kan. Kalau melainkan kita memang ada kontak dengan seseorang, macam contohlah kalau kita pergi ke perhimpunan Ijtima' Tabligh tu, mungkin you patut pergilah. You patut pergi ke hospital dan check. Itu tak apa kan. Itu memang pun disuruh. Memang orang Kementerian Kesihatan pun minta semua datang, dan siapa yang pergi, kalau ada yang dengar ni, ada yang dah pergi ke Masjid Ijtima' Tabligh tu, pergilah check. Sebab memang ada kontak. Okey, kita reserve untuk orang macam ni. Tapi kalau orang yang lain, yang macam ni, yang duk mesej saya tak habis-habis ni, tanya nak pergi nak check dan sebagainya kan, saya tak perlu kan. Kita kena bertenang. Kita kena ingat kat Malaysia kita ada 30 juta penduduk. Setakat ni ada kes baru 400 lebih. So bukan spread yang teruk, tapi kita kena contain lah. Kita kena sama-sama membantu kerajaan, kena sama-sama membantu Kementerian Kesihatan kalau dengan kapasiti kita. Maksudnya jangan kalau kita tak perlu nak panik, tak ada pasal pergi gamai-gamai ke hospital. Orang tu dah lah banyak kerja kan, you nak tambah-tambah lagi dia punya kerja, yang mana you tak ada apa-apa pun yang risiko kontaknya. Tapi apa yang diarahkan, apa yang telah di-advise, apa yang telah dinasihatkan, buat. Contohnya jangan keluar pergi tempat yang berkumpul ramai-ramai. Jangan tak ada pasal nak pergi shopping komplek dan lepas tu kan, benda kalau tak perlu tak payah. Tapi kalau dah nak beli lauk, nak beli apa, tak apalah pergi. Tapi make sure kita sentiasa basuh tangan, pakai topeng kalau perlu, jaga jarak antara kita dengan orang lain, jangan terlampau rapat kan. Itu je lah. Itu cara yang lebih kata orang praktikal lah. Jadi kalau kita tak ada keperluan, jangan buat benda-benda yang menyusahkan orang lain. Dan of course, kalau kata nak pakai mask, sebenarnya yang lebih sesuai orang yang pakai mana, orang yang sakit, orang yang demam batuk semua pakailah mask kan. Sebab kena faham, first kita kena faham COVID-19 ni sebenarnya apa benda. Dia sebenarnya adalah sejenis jangkitan virus yang dipanggil sebagai coronavirus yang baru. Sebab tu dipanggil COVID. Maksud COVID ni adalah coronavirus disease. 19 tu maksudnya 19 tu maksudnya dia dijumpai pada Disember 2019. Sebab dia dipanggil COVID-19. Okey, isu utama sebenarnya jangkitan virus corona ni sebenarnya dah berlaku banyak sebelum ni, macam MERS-CoV dan sebagainya, SARS dan sebagainya. Itu semua coronavirus. Memang bahaya sebab isu dia bukan hanya menjangkiti kita punya saluran pernafasan, dia boleh menjangkiti paru-paru kita, menyebabkan masalah jangkitan paru-paru yang teruk dan menyebabkan orang tak boleh bernafas. Sebab tu kita tengok kes-kes yang di ICU, orang yang kena jangkitan COVID ni dia terpaksa diventilate, dia kena terpaksa pakai alat bantu pernafasan. Itu je sebenarnya kita faham. Jadi itu komplikasi. Jadi sebenarnya kalau kita tengok, saya baru tengok dari di China, saya tengok yang setakat ni kes tak ada banyak lagi peningkatan, walaupun dia ada banyak kes. Tapi kena ingat penduduk China ada 1.7 bilion, yang kena baru 80,000 kan. Lepas tu daripada 80,000 saya tengok yang dah recovered, yang pulih sepenuhnya ada 67,000. Mana ramai juga yang pulih sebenarnya. Mana sebenarnya kebanyakan kita yang sihat, yang mempunyai sistem antibody yang kuat, sebenarnya boleh pulih daripada jangkitan tu. So kita tak payah perlu panik sangatlah kan. Kita ambil worst case scenario, kita kena lah katakan, mana kita ada peluang untuk pulih.
Itu je. Tapi kalau boleh kita elakkan jangan kena. Sebab tu kita kena jaga kebersihan. Dan of course ustaz-ustaz pun nak nasihat kita sentiasa berwuduk, jangan lupa doa dan sebagainya. Of course buat benda betul. Tapi yang nombor satu jangan buat, jangan panik. Jangan panik tak ada pasal, jangan rasa nak pergi. Sampai sekarang ni Kementerian Kesihatan dah ada buat sebenarnya saranan siapa yang rasa nak check sangat boleh call semua makmal swasta yang ada macam PATH Lab, macam BP Lab, macam apa, dia orang ada buat servis pergi ke rumah. Pergi telefon dia orang, suruh dia datang rumah check yang sabar. Tapi jangan pergi datang klinik. So saya ingat jangan pergi datang klinik saya lepas ni, nanti kalau datang kat klinik saya kebetulan you positif, habis klinik saya kena tutup. Itu sebenarnya tak perlu. Sebab tempat yang boleh test sebenarnya adalah di hospital. Klinik-klinik swasta kita tak ada sebenarnya fasiliti untuk test, tapi di makmal ada. Jadi makmal pula dia orang buat servis pergi ke rumah. Itu antara benda yang boleh dibuat lah. Kalau rasa sangat nak check, walaupun bagi saya, kalau tak ada apa-apa yang you pernah ada kontak dengan orang yang ada kes, kan tak payah risau sangat lah kan. Ini kadang demam sikit ingat COVID. Bukan semua demam COVID-19 kan. Kadang demam biasa saja. Jangan risau sangat. Itu saja. Ada yang anak dia balik pada sekolah, balik pada asrama, tiba demam dah nak pergi check. Sebab saya faham. Sebenarnya saya pernah pergi Kementerian Kesihatan, saya pernah pergi hospital. Memang teruk kerja dia kan. Kita nak tambahkan lagi yang tak ada pasal-pasal nak check itu, yang dah pergi tak berapa ramai tu kan. Jadi kita kena faham lah. Kita kena bagi kerjasama. Kalau kita ada macam ada kontak, ada risiko, pernah pergi ke istimewa tabligh ke, pernah jumpa orang yang pernah kena, kita dengar orang tu pernah kena dan sebagainya, okey, mungkin kita boleh check. Kalau tak perlu. Lagi satu kena, dia bukan berjangkit secara airborne. Apa maksud airborne? Airborne ni maksud dia terbang dekat udara, lepas dia pergi kat orang. Itu kalau itu memang masalah sikit. Tapi so far yang setakat information yang ada, yang telah diberi oleh WHO, COVID-19 ni secara droplet. Droplet ni maksud kalau kita bersin ke, kita batuk, dia akan ada dalam titisan air tu, dia akan melekat. Dia akan kena kat orang yang dekat. Dan selalunya orang batuk akan tutup macam tu kan. Jadi boleh kena kat tangan. Bila kena kat tangan dia kuman tu, lepas tu dia pegang lah kata eskalator ke, tangga ke, pegang entah apa-apa, dan orang lain pegang. Itu je menjangkit. Itu sebab tu kita janganlah pergi saja pergi jalan dekat shopping komplek, pergi pegang eskalator, kita pun tak tahu siapa yang pegang sebelum tu. Itu je isu dia. Dan itu sebab direct contact. Sebab tu kita kena faham, dia ada direct contact. Kalau ada direct contact dan kita tahu orang tu kena. Sebab tu jangan expose diri kita unnecessary sekarang ni lah. Jangan pergi tempat yang crowded kan. Sebenarnya kalau kata tempat tu terbuka, macam dekat taman yang terbuka, terluas dan tengah hari panas ke kan. So kena ingat COVID-19 ni virus yang cepat mati pada suhu panas. Suhu 26 darjah Celsius sebenarnya dah pun boleh membunuh dia lah. So sebab tempat yang terbuka, yang jadi isu dia tempat terkurung yang beraircon itu jadi masalah macam kat shopping komplek tu lah. Tapi kalau tempat terbuka, sebab tu semalam pun saya pergi tempat terbuka, saya tahu, sebab saya tahu benda tu saya tak merisaukan saya, sebab tempat terbuka dalam keadaan masa tu pukul 11 tengah hari panas memang akan membunuh virus tu kan. Cuma kalau yang droplet ni lekat kat tangan kita, dia boleh sebenarnya menginfect orang lain sehingga 14 hari lah. Itu yang sebenarnya kita sentiasa kena cuci tangan. Saya pun ada ni, saya punya ni saya letak dekat sebelah saya ni kan. Saya satu hari entah berapa kali saya cuci saya punya tangan. Sebab apa? Sebab saya tengok pasien, setiap kali saya tengok pasien saya cuci tangan. Setiap kali saya tengok pasien saya cuci tangan. Jadi itulah sebenarnya. Jadi saya pun ambil langkah-langkah pencegahan. Cuma saya tak pakai topeng sebab saya tak ada apa-apa simptom. Saya tak demam, saya tak batuk, saya tak semua. Sebab tu saya tak pakai. Sebenarnya saya ada anxiety doktor, sebab tu risau tak menentu. Betul, sebenarnya saya jadi masalah. Sebenarnya ramai sangat orang mesej saya, orang yang ada masalah anxiety. Saya faham orang anxiety ni sebenarnya dia memang risau. Sebab tu dia panggil penyakit anxiety. Orang risau kadang benda tu kecil. Macam kata dia dengar cerita, ada dekat macam ada satu orang tu mesej saya, dia kata dia pernah pergi Masjid Sri Petaling tu tahun lepas. Dia tanya nak kena check tak? Saya kata tahun lepas mana ada cerita COVID-19. La ilaha illallah, tak payahlah over sangat. Itu yang kadang saya kena bagi tahu benda, tujuan dia itulah. Sebab saya tak nak orang over panic. Sebab kadang-kadang bila kita panik, kita akan mula menyusahkan orang lain. Kita menyusahkan diri kita sebenarnya. Itu sebenarnya. Dan kita jaga kebersihan, insya-Allah, buat apa yang perlu, apa yang patut. Tapi yang lebih utama, saya cakap, kita tak perlu beritahu. Kalau kita sebenarnya antibody kita kuat. Kita kena ingat dekat China tu 80,000 orang kena, 67,000 orang baik. Pulih. Kalau tengok kat data tu, itu ada kat WHO punya data kan. Of course yang meninggal ada 3,000 orang. Sebab tu jangan kita relax lah kata orang. Kita tenang-tenang. Sebab tu saya letak kat Facebook saya ni, tenang-tenang, be calm, relax kan. Kita berfikir dengan waras.
kita ikut apa persaran langkah yang patut. Jangan keluar kalau tak perlu. Jangan, kalau nak keluar sendiri pergi kat padang yang tak ada orang, tak ada masalah sebenarnya. Itu pergilah kan. Macam itulah. Dia jaga dan dapatkan information, dapatkan ilmu. Sebab kena sebenarnya bagi saya pun puas semalam tu, virus yang paling bahaya sebenarnya yang merebak ialah virus jahil. Kita ni tak ambil information secara penuh, secara tepat, lepas tu kita panik, tak ada pasal. Virus jahil ni bahaya juga sebenarnya. Virus jahil ni maksudnya orang tak baca habis. Bacalah habis-habis, faham, lepas tu kita relax, kita boleh tenang. Kan? Jangan kena infect dengan virus jahil ni. Baca betul-betul, relax, bantu kerajaan kita, bantu sekarang ni Kementerian Kesihatan untuk sama-sama kita mengatasi masalah. Sebab masalah virus COVID-19 ni bukan isu Kementerian Kesihatan, semua masyarakat, semua lapisan masyarakat kena ambil tindakan. Tapi kita kena ikut masing-masing punya kapasiti lah. Apa peranan kita, kalau kita sebagai masyarakat, kita kena buat apa yang patut buat. Tapi jangan tentu pasal panik, semua nak pergi ke hospital. Sebab pergi hospital pun kan nanti beban ramai-ramai. Kalaupun lah kata you positif, hospital tak boleh bagi apa ubat sebab sekarang tak ada apa ubat kan. Akhirnya balik pada diri kita juga apa ubat yang kita nak ambil. Sebab tu saya dah bagi dalam artikel saya sebelum ni, ada beberapa benda yang kita boleh amalkan, yang kita boleh praktikkan setiap hari untuk pastikan antibody kita kuat. So inilah cerita Allah punya anugerah pada kita. Allah bagi kita sistem antibody untuk melawan penyakit kan. So itu yang kita kena yakin. Kita kena yakin. Of course kita kena doa, kita kena minta, Allah dah bagi dah. So pemakanan kita kena penting. Elakkan makanan-makanan yang boleh merosakkan sistem antibody kita. Nombor satu, kita kena elakkan ialah jangan makan gula banyak sangat. Sebab gula ni boleh mengganggu sistem antibody kita. Gula sebenarnya macam mana gula boleh ganggu tu? Bila kita makan gula ni dia duduk dalam usus kita, dia akan menyebabkan environment usus kita menjadi lebih acidic. Bila environment itu bertukar menjadi lebih asid, maka probiotik, kuman-kuman baik yang ada dalam usus kita akan mati. Yang kita kena faham, probiotik atau kuman baik ni sebenarnya yang bantu meningkatkan antibody badan. Yang itu kena faham. So kita first elakkan rosakkan sistem antibody badan. Gula kena elakkan. Fruktos, benda-benda jus macam jus buah-buahan, jus yang dalam kotak, dalam itu semua jangan makan benda-benda gula yang tinggi ni. Lepas tu jangan makan makanan proses, jangan makan kek, jangan makan biskut, semua boleh mengganggu sistem antibody kita. Itu kena faham. Okey, itu elakkan benda yang negatif. Lepas tu macam mana nak naikkan secara positif makanan ni? Yang first yang kita boleh amalkan, makan makanan sayur-sayuran banyak, makan buah-buahan banyak, makan minyak sihat. Makan minyak zaitun, makan minyak kelapa dara, makan makanan bergoreng, minyak kelapa sawit, tapi guna minyak kelapa sawit makan hambatu sauda, itu semua benda-benda yang kita boleh amalkan. Of course, lagi satu, kita boleh ambil beberapa suplemen tambahan untuk bantu kita menguatkan antibody. Memang ada kajian menunjukkan sebenarnya antara vitamin yang sangat penting untuk membantu meningkatkan antibody badan kita ialah vitamin C. Cuma dalam keadaan suasana sekarang ni, kita janganlah ambil yang dos yang ciput-ciput 250mg, tak cukup. Sebab ikut kajian sebenarnya, vitamin C ni yang cukup sebenarnya untuk meningkatkan kita ni antibody lah sekurang-kurangnya 1000mg, 2000. Setengah saya tengok ada setengah saya bertempat sehingga 5000mg sehari pun boleh ambil. Tapi cuma jangan ambil serentak. Vitamin C ni 1000mg, you ambil serentak, penyerapan cuma 50%. Kalau kita nak paras vitamin C yang secara konsisten dalam sehari, apa cara kalau kita risau sangatlah, kita boleh ambil 1000mg setiap 2 jam. Itu kalau yang dah risau sangat. Macam saya ambil 3 kali sehari. Saya akan ambil pagi sekali, petang sekali dan juga malam sekali. Itu je 3 kali kita ambil vitamin C 1000mg untuk bantu meningkatkan antibody badan. Di samping saya juga makan makanan yang sihat lah, of course. Makan banyak sayur, banyak buah-buahan, banyak makan makanan yang makanan asli sebenarnya. Itu yang kita nak. Makanan bergoreng saya makan macam mana tu? Makanan bergoreng sebenarnya tak ada masalah, makan bergoreng lah. Makan ayam goreng, ikan goreng, nak masak tumis sayur ke apa yang gunakan minyak. Cuma minyak yang bagus. Yang tak bagus gula je. Gula dengan tepung gandum. Jus yang fruktos itu tidak termasuk lemon. Sebenarnya lemon tu tak ada fruktos yang tinggi, sebab tu rasa dia masam. Nak tahu, buah-buahan yang ada fruktos tinggi, buah tu rasa dia manis. Contohnya mangga kan, mangga manis. Contoh lain apa? Buah apa yang manis-manis lah. Itu yang fruktos tinggi lah. Macam buah rambutan, buah durian yang manis-manis tu. Itu yes, fruktos tinggi. Bukan tak boleh ambil langsung. Dari segi buah tak ada masalah. Isu utama ialah jus. Jus ni sebab dia buang serat.
Buah ni bila ada serat dia bagus. Bila kita buang serat tu yang tak bagus. Itu sebenarnya. Okey. Kita boleh makan, sebenarnya dalam buah ada vitamin C, betul tak? Di samping kita makan buah, kita dapat vitamin C pada buah. Kita boleh tambah lagi sebab sekarang ni keperluan kita tinggi. Sebab kita nak melawan segala jangkitan ni, kita kena tinggi sikit. Komen tentang mask, saya cakap tadi sebenarnya mask ni lebih pada orang yang dah kena penyakit. Dia tak nak merebakkan pada orang lain. Sebab kaedah pada orang perebakan penyakit COVID ni ialah secara droplet atau direct contact. So dia kan, kalau orang tu dah ada COVID-19, dia batuk dan kena kat tangan dia dan dia pegang benda-benda tu, benda tu orang lain pegang, orang dia dapat infection. Sebab tu kita kena elakkan tempat-tempat yang kita tak tahu siapa. Sebab tu saya tak galakkan sekarang ni orang pergi ke, contohnya pergi shopping komplek yang tertutup, yang memang banyak benda nak pegang. Kan, kat shopping komplek kan ada eskalator ni, ada lift ni, ada dinding ni, ada tempat macam-macam lah. Tempat nak bayar, parking dan sebagainya, semua orang pegang. Mana kita nak tahu yang pegang tu ada COVID-19 tak? Itu sebenarnya kita kena elakkan. Tapi kalau kita pergi tempat yang terbuka, taman katakan, macam taman yang memang tengah panas apa semua, tak ada masalah sebenarnya. Sebab virus tu akan tak boleh tahan dengan suhu yang panas. Okey. Okey, apa lagi soalan? Banyak sangat soalan ni, saya pun tak dapat nak baca benda satu ni kan. Okey, soalan-soalan tak berkenaan dengan topik ni saya nak cakap lah kan. Kuning tapi saya nak jawab yang bawah tu. Telur kuning bagus ke? Bagus lah sebenarnya. You kena faham, kuning telur tu sangat bagus sebab dia tinggi beta karotin, dia tinggi kolesterol kan, dia tinggi dengan protein dan sebagainya yang penting untuk meningkatkan antibody badan kita. Sebenarnya makan telur bagus. Saya amalkan telur. Pagi tadi pun saya makan 3 biji telur kan. Memang hari-hari saya makan telur sebenarnya. Makan telur tak bagus untuk kekuatan antibody kita. Sebenarnya kita makan benda-benda yang asli, yang berkhasiat, yang tinggi dengan vitamin dan mineral yang sangat bagus untuk kekuatan antibody badan kita dan kesihatan. Orang yang lebih sihat sebenarnya, inilah orang-orang yang pulih sepenuhnya daripada jangkitan virus COVID-19 yang dah berlaku di seluruh dunia. Dalam dunia ni kita cuba tengok statistik tu dalam pandangan yang positif. Jangan pandang dengan cara negatif. Apa maksud saya? Kadang-kadang kita boleh tengok statistik, kita pandang dengan negatif. Maksudnya apa? Kita pandang yang mati tu saja. Oh, mati ramai. Jadi kita takut. Cuba pandang dengan positif. Maksudnya kita tengok jumlah total yang kena jangkitan, kita tengok jumlah total yang recovered, yang pulih. Daripada kita tengok berapa sebenarnya yang mati. Jadi kita kurang nak risau. Bukan saya kata kita ambil memandang rendah isu jangkitan virus. Memang jadi satu isu dunia sekarang. Dia dah jadi pandemik, satu masalah dunia. Tapi soalnya kadang-kadang orang-orang yang risau tak tahu pasal ni, dia tengok yang negatif, cara memandang secara negatif. Statistik, numbers, nombor-nombor yang dia tengok tu jadi kecil. Dia panik. Panik daripada dia kabut, dia susahkan orang. Itu yang sebenarnya, itu yang tak nak. Itu yang maksud saya, jangan terlampau membesar. Kita pandang secara positif, kita tahu okey, kalau kena worst case, kita pandang what's the worst case ni tu? Apa yang worst case ni tu? Kalau lah aku pun kena jangkitan, almost, I think kalau daripada 80,000, 67,000 recovered, almost kata 80% recovered. So kita nak duduk dalam kelompok yang boleh recover tu ialah orang-orang yang kuat antibody badan dia, kuat kesihatan dia, makanan dia sihat. Itu sebenarnya itu yang saya duk ajar tu kan. Kita ajar apa sebenarnya cara pemakanan kita yang sihat. Banyak makan buah-buahan, banyak makan sayur-sayuran. Ini semua makan sayur malas, makan buah malas, seperti nak sihat kan. Itu yang dia masalah. You tak nak berubah cara makan, you nak makan cara yang sama, nak makan benda-benda yang tak sihat, lepas tu you expect you akan sihat. Mana nak jadi kan? Sebab tu dengar nasihat kita dah ajar macam mana cara nak makan cara sihat, makan yang sihat, makanan yang berkhasiat. Buah-buahan, sayuran tu memang dah, kata orang, it's a must. Benda yang penting kita makan. Sayur dengan buah, jangan takut makan. Ini kadang dah tua pun takut makan sayur. Budak-budak takut makan sayur tu, saya tak heran lah. Tapi ni orang tua pun tak nak makan sayur ni, berat ni sebenarnya. Lebih-lebih semakin kita berumur. Akibat COVID-19, orang-orang tua yang dah frail, yang dah kurang lemah antibody dia kan. Jadi kita ni dah tua-tua ni makanlah sayur banyak sikit, makan buah-buahan sikit, makan makanan berkhasiat, makanan yang asli, makan ikan, makan daging, makan sotong, makan ayam, makan dengan nasi tak ada masalah. Banyakkan makan minyak kelapa, santan dan sebagainya. Special tentang minyak kelapa dara ataupun minyak santan ni, sebenarnya dalam minyak kelapa ada bahan dipanggil MCT ataupun MCFA, medium chain triglyceride. Okey. Kena faham Saya pun tak nak lama ni, dah 12.30. Sekejap ni saya nak balik pula kan. Okey. MCFA ni sebenarnya atau MCT ni dia terdiri pada 4 bahan utama. Dia berdasarkan rantaian karbon. Rantaian karbon. Kalau karbon tu 6, 8, 10, 12, itu dipanggil sebagai MCT. So
So sebab tu dia ada nama capric acid, caprolic acid, caprylic acid dan lauric acid. Cuma yang fokus saya pada lauric acid. Lauric ni ialah karbon 12 Lauric acid ni special bila masuk dalam badan kita, dia akan ditukarkan oleh badan kita menjadi bahan dipanggil monolorin. Monolorin ni ikut kajian ialah bahan antiviral. Baru ni seorang saintis kita dah tengok ada saya tengok dalam WhatsApp, dalam Facebook pun ada seorang saintis dia kata dia ada bahan daripada kelapa yang boleh bantu untuk bunuh virus. Ini memang betul, saya dah belajar lama benda ni sebenarnya. Kita tahu monolorin ni memang satu bahan yang sangat bagus boleh melawan virus. So kalau kita risau, kita nak bahan makanan kita yang kuat dan boleh melawan virus, kita banyak makan kelapa. Sebab dalam kelapa ada MCT oil, boleh bantu sebenarnya. Iaitu secara khususnya lauric acid. Tapi sebenarnya dah ada produk saintis tu dah berjaya mengeluarkan, dipanggil VCE virgin coconut extract, yang mana dia ambil the monolorin part dan dia berjaya mengolahkan ni dan itulah sebenarnya juga amalan saya dah menggunakan produk ni sebenarnya. Kalau perasan kajian produk ni monolorin monolorin. Cuma sekarang stok dah tak banyak lah. Kalau perasan saya ada minum cuka, saya letak monolorin dalam tu. Tujuan monolorin yang saya makan sebenarnya bukan antivirus. Tapi kalau tak ada, makan minyak kelapa darah. Senang. Minum minyak kelapa darah pagi, 2 sudut petang. Kalau nak ambil lebih pun tak ada masalah. Letaklah makanan pun boleh. Kita pula makan makanan yang bersantan. Itulah cara-cara kita boleh meningkatkan antibody kita. Betul tak? Of course, pantang jangan lupa. Jangan duk bantai BCO makan minyak kelapa tapi gula makan juga. Makanan proses makan juga. Jadi masalah lah. Itu je. Kan? Jadi benda yang negatif-negatif ni kita kena elakkan. Kita ambil benda yang positif. Soalan dari siapa? Apa sayur? Sebenarnya semua sayur bagus. Cuma sayur ni kena ingat. Sayur yang paling bagus ialah sayur mentah. Maksudnya kita kena banyak makan ulam. So amalkan pengambilan ulam yang banyak. Ulam sebab ulam ni dia fresh. Sebab dia fresh. Dari segi konsep dia kandungan vitamin dia masih tinggi, serat dia masih tinggi dan semua khasiat dia masih fresh. Cuma bila kita masak, ada setengah nutrien dalam sayur ni dia sensitif pada suhu haba. Maksudnya apa? Bila kita masak dia hilang. Contohnya vitamin C lah. Vitamin C dia sangat sensitif pada haba. Bila you masak, kebanyakan vitamin C dalam sayur dah hilang. Jadi sayur yang masak yang bagusnya cuma tinggal mungkin vitamin E dia ataupun dan juga serat dia lah. Itu saja. Vitamin C dari makanan. Kita makan buah yang fresh, kita makan ulam. Dan lagi satu kena ingat, bila kita makan ulam, jangan lupa makan ulam dengan sambal belacan boleh, ataupun makan ulam dengan budu boleh, atau makan ulam dengan tempoyak boleh, ataupun cincaluk boleh. Sebab apa? Sebab budu, tempoyak, cincaluk, belacan ni adalah sumber probiotik. Siapa yang perasan dalam page saya ni kan, cuba tengok saya tulis 2 hari lepas kan cerita pasal probiotik boleh membantu meningkatkan antibody. Dan sumber probiotik yang terbaik daripada budu, cincaluk, belacan, tempoyak. So amalkan benda-benda tu. InsyaAllah bila probiotik kita cukup dan badan kita jadi kuat kan, kita boleh lawan apa saja virus yang ada kan. Sebab virus macam COVID-19 ni bukan yang pertama kali keluar dalam dunia pun. Sebelum ni kita ada SARS, kita dah ada MERS-CoV, even yang ada macam-macam lah, influenza pun macam-macam sebenarnya. So kita memang kadang-kadang akan datang kita tak tahu apa virus lagi akan keluar kan. So kita sentiasa bersedia dengan menguatkan sistem antibody, menyihatkan badan kita dengan cara pemakan yang betul. Itu yang sebenarnya. Sayur dan buah perlu rendam ke dalam air garam. Okey. Sebenarnya kita ikut kajian lah. Sebenarnya cukup dah sayur tu kita cuci dengan air paip pun okey sebenarnya. Dah boleh hilang dah kebanyakan pada sisa-sisa kalau adalah racun. Sebab tu saya sendiri secara peribadi pun saya banyak tanam sayur ni. Saya tanam kacang panjang, saya tanam bendi, saya tanam kacang botol, saya tanam terung, semua saya makan. Tapi kalau tak ada, you nak beli kat luar boleh, tapi make sure you cuci saja sebelum. Nak rendam pun boleh, tak rendam boleh. Tapi kalau ikut yang sebenarnya, kalau nak membuang sisa-sisa racun-racun yang ada kepada sayur ni, dia bukan rendam dengan air garam, rendam dengan air cuka. Ambil satu penutup tu, cuka letak dalam satu besen, rendam, cuci, habis. Itu lebih baik. Okey. Okey, apa ni? Garlic okey tak doktor? Garlic pun sebenarnya bagus kan. Sebenarnya garlic ni lah ataupun bawang putih ni juga ada bahan antiviral dalam dia. Nama dia allicin. Allicin ni sini antioksidan yang ada dalam garlic. Dan juga tu boleh amalkan, tapi nak makan garlic banyak-banyak macam rasa tak sedap itu masalah sikit kan. Okey. Itu yang sebenarnya kena faham. Itu sajalah. Tapi cepat amalkan.
bawang putih, bawang merah, halia, kunyit, itu semua bahan-bahan yang sangat sihat, bantu, ada antioksidan, ada vitamin, boleh bantu kita sebenarnya, insyaAllah. Okey, cuka apple memang bagus, tak ada masalah. Batuk pula saya, nak kena minum ni. Minum sikit lah. Ni saya minum daripada pagi saya minum. Ni apa ni? Sebenarnya saya banyak air cuka. Soalan bawang sangat menarik ni. Betul ke ikan singgang boleh hapus virus? Dia bukan ubat virus ikan singgang. Sebenarnya apa yang dimasukkan mungkin dalam artikel tu. Dalam masakan singgang ni dia letak kunyit. Dia letak halia. Dia ada bawang, dia ada bawang putih, dia ada bahan-bahan rempah ratus makanan yang ada dalam tu yang semuanya bersifat antioksidan dan boleh menjadikan kita sihat, yang mana bila badan kita sebenarnya bahan macam tu dia antioksidan. Dan contohnya bawang putih, bawang merah, kunyit halia tu semua sebenarnya ada bahan-bahan antivirus juga, of course. Tapi janganlah sempitkan penggunaan daripada singgang. Kalau ikutkan kandungan bahan-bahan yang untuk masak kari lagi banyak pada singgang tu. So makan kari pun sama juga, kan? Okey. Soalan macam-macam, soalan standard orang tanya tu. Adakah santan kotak okey? Sebenarnya dalam isu santan kotak, pengawet yang digunakan tak ada merosakkan khasiat santan tu. Itu saja. So walaupun of course kalau yang nak paling bagus santan perah sendiri. Tapi dalam kotak lauric acid dia masih ada, so tak hilang. So makan santan kotak tak ada masalah. Okey, gastrik boleh minum cuka apple. Ini kena cerita lain kali dah. Tapi sebenarnya cuka apple adalah ubat pada gastrik. Kita minum sikit lagi. Okey, saya pun tak nak cakap panjang-panjang lagi sebab sebenarnya banyak dah sebenarnya doktor-doktor lain buat, saya tengok kan. Cuma pasal saya banyak sangat terima mesej, mana beratus-ratus mesej tanya macam-macam. Saya cakap dah senang. Saya cakap macam ni. Ini jawapan saya pada persoalan apa yang saya cakap ni sebenarnya adalah apa yang orang tanya saya macam-macam tu. Itulah yang saya akan jawab. InsyaAllah pasal anxiety kita akan buat live lain. Sebab sekarang isu sekarang ni orang panik pasal COVID-19. Saya cuma nak pesan jangan panik. Kita bertenang, kita ikut arahan dan kita buat apa yang patut untuk menguatkan antibodi diri kita. Itu cara yang betul. Ambil banyak vitamin C, banyak makan minyak kelapa darah, makan makanan yang sihat, makan buah-buahan, makan sayuran. Jaga diri dan kesihatan kita. Kalau nak exercise, jangan pergi tempat yang crowded. Boleh exercise, tak ada masalah. Kurangkan keluar sebab kita nak kurangkan kontak dengan orang yang kita tak tahu sama ada atau tak. Itu cara dia. Kita kena bendung secara keseluruhan. Sebab kita pun sebenarnya nak cepat sebenarnya. Masalah COVID-19 ni dibendung. Sebab isu dia bukan sekadar penyakit yang kita risau. Isu utama bila COVID-19 ni ada, dia mengganggu ekonomi kita. Orang bila tak boleh nak pergi ke shopping komplek, orang tak membeli belah, jadi bisnes dia akan terganggu. Orang tak boleh nak keluar beli barang, segala-galanya akhirnya mengganggu sebenarnya ekonomi kita. Sebab tu sebenarnya kita kena bertenang, kita kena cepat-cepat bantu kerajaan untuk cepat-cepat turunkan kadar COVID-19 ni. Kita kena bantu sama-sama lah peranan masing-masing. Sebab bila benda ni selesai, insya-Allah kita nak naikkan balik sebenarnya ekonomi kita. Sebab kalau ekonomi rendah, ekonomi jatuh, sebenarnya banyak lagi masalah-masalah sosial akan berlaku. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Kita kena faham kan. Of course ini satu ujian pada kita lah kan, dah ada macam ni. Tapi kita harus bijak. Kita jangan ikut emosi. Kita kena berfikir dengan rasional dan waras. Bantu sama-sama. Saya rasa semua orang nak bantu. Dan jangan bebankan lagi Kementerian Kesihatan dengan kita punya kerisauan yang tak tentu pasal, panik tak tentu pasal. Lepas tu kita pula nak pergi menambahkan kerja dia orang. Belajar, ambil tahu dan ambil benda tindakan yang betul. InsyaAllah itu kaedah yang betul. Okey. InsyaAllah lain kali kita akan cerita lagi dalam topik-topik yang lain. Tapi untuk kali ni saya sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Saya minta maaf mana yang saya tak dapat nak jawab sebab banyak sangat soalan ni kan, ada beribu sangat soalan ni saya tak boleh nak jawab. Tapi insya-Allah saya akan dari masa ke semasa kalau sempat saya akan jawab insya-Allah. Cuma saya minta satu saja, bagi yang tengok ni share, insya-Allah share sama-sama. Jangan panik. Insya-Allah buat yang terbaik dan doa banyak-banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.